Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Mardiah binti Samsudin, mewakili kumpulan 7, ingin membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu reka bentuk antara subjek. Okey, pengenalan. Reka bentuk antara subjek dua kumpulan adalah konservatif. Dua kumpulan itu adalah, yang pertama adalah kumpulan yang diberi rawatan iaitu kumpulan eksperimen, dan yang kedua adalah kumpulan yang tidak diberi rawatan iaitu kumpulan kawalan. Dan tiada peluang untuk satu rawatan memberi kesan kepada rawatan yang lain. Hal ini kerana setiap orang hanya menerima satu rawatan sahaja. Dan dalam reka bentuk antara subjek ini, perbezaan antara dua atau lebih kumpulan rawatan harus diminimumkan kerana ia akan mengurangkan kecekapan untuk mengesan perbezaan sebenar antara satu eksperimen dan pengulangan eksperimen. Okey, untuk lebih kita faham lagi, ini adalah contoh eksperimennya, ialah 30 pelajar telah menyertai satu eksperimen untuk menguji kemampuan mengingat semula perkataan. Pemboleh ubah bebas ialah kekerapan menyebut perkataan satu kali ataupun 5 kali. Dan hipotesis hasil keputusannya adalah semakin kerap perkataan disebut 5 kali, semakin senang mengingat semula perkataan. Okay, contohnya kalau kita relatekan kepada kehidupan kita sekarang, bila perkataan yang kita selalu sebut, kita macam hari-hari kita sebut, kita akan lebih ingat berbanding daripada perkataan yang kita dah benda-benda perkara yang dah sebulan ataupun 2 bulan lepas, kita mungkin dah ingat-ingat lupa kan. Okey, seterusnya. Ia membahagikan subjek kepada dua kumpulan yang sama rata, iaitu satu kumpulan 15 orang yang akan menyebut perkataan sebanyak satu kali dan satu kumpulan lagi 15 orang akan menyebut perkataan sebanyak 5 kali. Okey. Ini adalah contoh within subject versus between subject designs. Ada condition A dan condition B. Okay, dan seterusnya, randomization. Okay, bila kita sebut random ni, kita fahamlah random ni maksudnya rawak. So, teknik yang biasa digunakan untuk membentuk kumpulan yang sama rata secara rawak. Dan setiap peserta yang terlibat dengan eksperimen mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Dan cara untuk membentuk dua kumpulan yang sama dalam eksperimen ulangan menggunakan teknik random ialah melalui cabutan nama. Contohnya macam kita letak dalam satu palang ke, letak nama-nama yang dah sudah dipotong, nama-nama yang dah tulis dalam kertas. Jadi kita secara random kita cabutlah nama tu. Dan yang kedua adalah melalui lontaran dadu dan melalui jadual nombor rawak. Seterusnya ialah equivalent group. Okey, equivalent group ni adalah cara untuk memastikan kesetaraan antara 30 orang subjek dalam ujian ingatan sebelum eksperimen dimulakan. Dan ia bertujuan untuk mendapatkan ukuran asas kemampuan subjek untuk menghafal perkataan yang diberi. Dan skor subjek pada garis dasar digunakan untuk membentuk pasangan yang subjek yang sama ataupun hampir sama. Dan satu anggota setiap pasangan akan ditugaskan secara rawak kepada satu kumpulan dan ahli yang lain untuk kumpulan yang kedua. Dan teknik ini dinamakan padanan. Satu kesukaran dalam teknik padanan ialah kesukaran untuk kita mendapatkan padanan dengan setiap kemungkinan ciri yang ada. Dan dengan demikian selalunya ada kemungkinan bahawa kumpulan tersebut walaupun sesuai dengan beberapa sifat, ia berbeza dengan beberapa sifat lain yang mungkin relevan. Even kalau dalam sekarang pun kita macam dalam pasangan, untuk mencari pasangan hidup pun tak semestinya kita boleh melengkapi each other kan dengan ciri-cirinya. Apa yang ciri-ciri yang ada kat kita tak semestinya ada kat ciri-ciri partner kita kan. So susah sikit lah nak tu. Alright, dan ni adalah kelebihan reka bentuk antara subjek. Dan yang pertama ialah kelebihan ialah dengan reka bentuk ini, sebarang pengetahuan atau penelahan ini tidak menjadi isu kerana peserta tidak diberi pendedahan kepada pemboleh ubah bebas yang sama bagi beberapa aras tertentu. Dan yang kedua, sesi bagi setiap kajian between subjek lebih pendek berbanding kajian within subjek, iaitu peserta diuji untuk satu jenis kereta sewa akan mempunyai sesi lebih pendek berbanding peserta yang diuji lebih daripada satu.
Dan sesi pendek adalah lebih ringkas dan efisien bagi pengguna. Ia juga lebih sesuai untuk ujian tidak dimoderasi jarak jauh. Seperti contoh aplikasi user Zoom, tempoh sesi adalah pendek. So macam mana yang saya tahu, kalau kat Zoom meeting ni dia diberi masa 45 minit sahaja kan. So after 45 minutes kita kena host meeting baru. Ya. Seterusnya, ialah pengendalian uji kaji bagi between subjek adalah lebih mudah apabila mempunyai pembuluh ubah bebas yang berganda. Bagi kajian within subjek, pengaji perlu memilih rancangan secara rawak untuk memastikan tiada kesan susunan berlaku. Contohnya, dalam kajian servis kereta sewa, pastikan tidak semua peserta bermula dengan kawasan A dan maju ke kawasan B. Susunan setiap peserta perlulah secara rawak, random, dan pengkaji boleh bahagikan 50% daripada pengguna untuk mula bagi setiap kawasan. Setiap kelebihan mesti ada kelemahan. So ini adalah kelemahan reka bentuk antara subjek ni. Yang pertama ialah dia boleh menjadi kompleks dan dia juga memerlukan sibilangan besar peserta untuk menghasilkan data yang berguna dan dapat dianalisis. Dan setiap peserta hanya diukur sekali sahaja dan penyelidik perlu menambahkan kumpulan baru untuk setiap rawatan dan manipulasi. Dan faktor ini mudah menjadi co-founding variable dan melemahkan keputusan. So, apa yang saya tahu, reka bentuk antara subjek ni adalah juga disebut sebagai pendekatan eksperimental yang diperkenalkan oleh teacher. Dan seterusnya ialah rumusan. Okay, so rumusan untuk keseluruhannya ialah between design lebih bersifat konservatif tetapi ada batasan dalam beberapa kes dan sementara dalam reka bentuk mempunyai lebih banyak kekuatan tetapi berpotensi mengalami kekacauan. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 7. Terima kasih.